يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dimuliakan Ustaz Hafiz selaku Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Ustaz-Ustaz, Tuan Guru, Ustazah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah yang pertama yang akan membaca buku yang saya tulis yang bertajuk Metodologi Memahami Hadis. Dan pertamanya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Azmi dan juga Hajah Majini yang jauh berada di Kuala Lumpur yang telah memberikan naskah sebanyak 50 naskah percuma kepada kuliah ini. 50 je lah yang free-nya. Siapa yang dapat tu kena ucap syukur banyak, kan, kena doakan pemberi infak ni lah, kan. Yang tak ada tu kena cari sendiri lah lepas ni, kan. Baik. Sebelum kita nak bincang berkenaan dengan buku ni, saya nak bagi tahu dulu, insya-Allah kuliah saya ni akan ada pada hari Isnin malam, iaitu akan bermula pada pukul 8. Kenapa pukul 8? Sebab kuliah ni asalnya online. Sebab saya datang daripada negeri yang susah sikit nak ceramah, jadi saya buat online. Bila datang ke Perlis ni saya bebas, kan, bebas sikit lah. Orang bagi ruang sikit, ada meja, ada kursi. Kalau tak saya kena beli sendiri meja saya, kursi saya pun kena beli. Jadi kuliah ini diadakan secara hybrid lah. Fizikal pun ada, online pun ada. Jadi kita nak bagi kawan-kawan kita yang online tu masuk dalam kuliah dulu, barulah kita nak mula. Jadi sebab itu kita mula pukul 8 lah. Tapi tengok tadi nampak macam betul-betul cantik lah. Timing tu jemaah tak payah tunggu lama sangat. Sebab Perlis ni dia lambat sikit pada negeri Kuala Lumpur dan Perak, dia lambat sikit waktu dia. Jadi alhamdulillah kita boleh mula. Baik. Metodologi memahami hadis. Ada orang pun kata, Ustaz, metodologi tu apa? Kan? Tiba-tiba nak bincang metodologi. Okey. Metodologi tu kaedah. Method, kaedah. Kan? Tu kenapa tak letak kaedah aja senang? Kan? Dalam bahasa akademik, metodologi tu lebih difahami dengan makna teknikal. Bila kita bincang metodologi, orang universiti dia tahu. Asalnya saya tulis buku ni memang untuk akademik lah. Sebab tu UPSI yang terjemah, UPSI yang cetak. Tapi saya tak sangka bila kita buka pre-order, sambutan tu menggalakkan lah. Setakat hari ni, setakat sekarang ni lah, lebih daripada 4,000 naskah dah orang beli dah, alhamdulillah. Menunjukkan orang ambil berat juga pasal hadis. Tak faham pun metodologi tu apa, baca dulu, dia kata, kan, baca dulu. Mana tahu tiba-tiba boleh faham. Jadi ramai juga yang minta pada saya. Dia kata, Ustaz, kita kena buat kuliah, bedah buku ni. InsyaAllah kita dah mulakan. Sebelum nak pergi kepada yang tu, kita kena faham dulu hadis ni apa dia. Kita kena bagi mukadimah sikit lah. Hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia ada makna bahasa dan dia ada makna istilah. Suara saya jelas ke? Ke dia bergaul? Okey, boleh lah ya. Saya rasa macam gaul sikit, mungkin sebab dia ada doom, dia suara masuk, dia lantun balik. Baik. Hadis, dia ada makna bahasa, dia ada makna istilah. Kenapa ada makna bahasa, kenapa ada makna istilah? Kerana sebelum datang syariat Islam, orang Arab dah cakap Arab dah.
Bila datang je syariat Islam, Islam mengambil beberapa perkataan yang tertentu dan diberikan makna yang khusus. Diberikan makna yang khusus untuk satu-satu istilah. Contohlah, salat sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat ni orang Arab faham, doa. Orang Arab sebelum daripada datang syariat, dia faham salat, doa. Tapi bila mana Allah Azza wa Jal mensyariatkan salat dengan waktu yang khusus, dengan perbuatan yang khusus, maka salat itu telah menjadi satu istilah yang tidak seperti yang difahami oleh orang Arab sebelum daripada datangnya syariat Islam. Dia macam keluarga Malaysia. Perkataan keluarga kan kita dah guna, Malaysia pun kita dah guna. Tapi bila datang Perdana Menteri baru ni, dia ambil dua-dua perkataan tu, dia letak satu makna yang khusus. Keluarga Malaysia ni gagasan politik dia. Dia bukan makna yang kita faham sebelum ni. Sekali orang faham keluarga Malaysia, sejak bila aku kahwin dengan dia? Sejak bila dia jadi saudara aku? Tak, ini satu istilah yang tak difahami, yang punya makna yang khusus, bukan seperti mana yang kita faham secara literal sebelum daripada datangnya dia. Bila kita sebut makna hadis, hadis ni pada bahasa ada dua makna. Satu, dari sudut bahasa Arab, hadis diddul qadim, lawan sesuatu yang baru, lawan kepada yang lama. Orang Arab bisa sebut sadara hadisan, baru aja terbit. Hadisu ahdin bisyirik, kan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kepada Aisyah, laula anna qaumaki hadisu ahdin bisyirik, kalau tidak kaum kamu wahai Aisyah baru saja terlepas daripada syirik, lahadamtul Ka'bah wa banaituha ala qawaid Ismail, ataupun qawaid Ibrahim, atau kama qala, yang mana aku akan robohkan Kaabah dan bina semula mengikut binaan Nabi Allah Ibrahim. Hadis, perkataan hadis digunakan oleh Nabi SAW merujuk kepada makna bahasa baru. Satu lagi makna hadis, cerita, berita. Hal ataka hadithu Musa. Hadis, cerita yang datang berkenaan dengan Nabi Allah Musa. Itu hadis dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, Nabi SAW menggunakan perkataan hadis bukan dengan makna literal dia. Nabi SAW menyebutkan hadithu anni wa hadithu an ahli alkitab wala haraj. Saya lupa hadis yang Nabi SAW sebut tu. Cuma saya nak maksudkan, bila para ulama menyebutkan tentang hadis, mereka mengatakan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia sebut satu perkataan, dia sebut satu ayat, yang tu hadis. Nabi SAW bila dia buat satu benda, yang tu nama hadis. Nabi SAW bila dia tahu satu benda berlaku di tempat dia ataupun di zaman dia, dan dia tahu benda tu, dia tak bantah, yang tu juga hadis. Yang tu dipanggil takrir, perakuan. Nabi approve. Sebagian ulama kata Nabi diam. Sebenarnya tak apa tepat, Nabi tak bantah. Itu yang sebenar. Sebab kadang-kadang Nabi tak diam, Nabi ketawa, kan? Ada juga Nabi diam, tapi ada waktu Nabi ketawa, menunjukkan Nabi tak bantah. Kenapa bila Nabi tak bantah dia jadi hadis? Kerana Nabi tak akan diam dalam perkara yang salah.
Nabi takkan diam dalam perkara maksiat, kerana sifat Nabi adalah amanah. Nabi akan amanah dalam menyampaikan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau salah berlaku di depan Nabi, Nabi akan beritahu siap-siap, yang ni salah. Okey. Au sifatin, ataupun sifat. Sama ada sifat itu sifat tubuh badan Nabi SAW. Ada sahabat cerita Nabi ni tingginya macam mana, kulitnya macam mana. Itu hadis juga. Au khuluqiyah, ataupun akhlak Nabi SAW, itu pun dipanggil hadis. Jadi apa perkaitan di antara makna bahasa dengan makna istilah? Tadi saya sebut hadis dari sudut bahasa ada dua makna. Satu, dengan makna lawan kepada baru, lawan kepada lama. Ada kaitan, kerana hadis ni sesuatu yang baru, bukan qadim seperti Al-Quran. Al-Quran kan kalam Allah yang qadim, manakala hadis wahyu juga, tetapi perkataan itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu para ulama, antaranya Sufyan As-Sauri, dia kata apa? Dia kata al-malaika hurrasus sama wa ahlul hadis hurrasul ard. Malaikat jaga wahyu di langit, iaitu Quran di Lauh Mahfuz, manakala ahlul hadis, ulama-ulama hadis, menjaga wahyu di bumi, iaitu menjaga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelihara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelihara perakuan dan semua riwayat yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila kita kata ma'udhifa ila Nabi, hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Maksudnya hadis ni apa yang orang sandar kat Nabi. Boleh jadi sandaran itu betul, boleh jadi sandaran itu lemah, boleh jadi sandaran itu bohong. Maka sebab itu kita ada dengar hadis sahih, bila mana sandarannya betul, bila yang bawa berita itu lemah, ingatan tak berapa nak kuat, ataupun orang yang tak dikenali, ataupun ada di tengah-tengahnya terputus sanad, tak tahu siapa, maka riwayat itu, hadis itu kita panggil dhaif, belum pasti, 50-50. Boleh jadi Nabi sebut, boleh jadi Nabi tak sebut. Kena tunggu apa bukti yang mengatakan ini betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu, orang sandar dekat Nabi secara bohong, yang tu kita panggil sebagai hadis palsu. Mungkin ada yang tanya, dia kata, ustaz, kalau dah bohong, bila bohong bukan hadis, kalau bukan hadis, pasal apa panggil hadis? Jadi tak perlulah panggil hadis palsu, panggil khabar palsu. Kita kata kita panggil hadis palsu sebab ada orang yang dakwa ia hadis. Ada yang dakwa itu hadis, maka kita kata ya hadis tapi palsu lah. Seperti mana duit palsu. Duit palsu duit ke bukan? Duit palsu duit ke bukan? Bukan duit kan? Tapi kita panggil duit palsu sebab ada orang anggap duit, ada orang dakwa itu duit, tapi dakwaan itu palsu. Kan? Saya banyak jugalah cerita pasal hadis palsu ni, banyaklah dalam pengalaman saya. Bahkan saya jadi sedikit dikenali pun sebab banyak menulis tentang hadis palsu yang tersebar di media sosial. Dia ramai orang kenal. Dia orang duk bantah saya lah. Hadis palsu pun hadis juga. Yang penting pengajaran tu, dia kata. Yang penting pengajaran, dia kata. Bukan penting sangat palsu tak palsu ni. Siapa yang cakap tu? Kadang-kadang ustaz juga yang cakap. Tuan-tuan, dia kata yang penting pengajaran ni. Depa yang muda-muda ni tak payah duk percaya lah. Sikit-sikit palsu, sikit-sikit palsu. Kalau palsu pun so what? Yang penting pengajaran. Cuba tuan-tuan, AJK Masjid lepas kuliah, bagi dia duit palsu. Salam-salam ustaz, terima kasih ustaz kuliah. Keluar-keluar duit Saidina, duit juta rial.
Minggu depan dia mari, Ji, rasa silap bagi minggu lepas. Kuliah bagi duit palsu, Ji. Duit juga. Masa tu baru dia tahu penting ataupun tidak tahu palsu dengan tak palsu. Itu hadis. Dia ada satu lagi dalam perkara yang berkaitan dengan hadis ni yang kita panggil sebagai ulumul hadis. Ilmu hadis, the science of hadis. Hadis satu benda, the science of hadis satu benda yang lain. Apa itu science of hadis? Kata Ibn Hajar, dia kata al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Sebagai ulama sebut, dia kata al-ilmu bil qawaid wal usul allati yu'rafu biha ahwalur rawi wal marwi. Apa maksud dia? Bila kita kata ilmu hadis, ilmu hadis ni apa dia? Ilmu hadis ialah satu ilmu yang membahaskan tentang usul ataupun kaedah, yang mana dengan kaedah ni kita dapat kenal pasti keadaan sanad dan matan. Sebab hadis ada dua. Hadis ni ada dua part. Satu dipanggil sanad, satu dipanggil matan. Agak berat ke ni? Saya ni ngajar tuan-tuan. Tak apa kot saya cakap bahasa Perak Saya orang Perak. Tu ustaz duk ngajar. Saya tak pandai lagi. Saya lagi buat tak reti, orang duk gelak kat saya kan. Saya duk mengajar tuan-tuan ni, ini apa yang kita belajar kat universiti tu. Jadi tuan-tuan belajar kat masjid ni, insya-Allah dapat ilmu macam mana budak-budak universiti dapat. InsyaAllah saya tak downgrade, orang boleh faham insyaAllah. Pelan-pelan, saya akan pergi pelan-pelan. Hadis ada sanad dan matan. Apa itu sanad? Sanad itu salah silah perawi. Sebab kita kan tak pernah jumpa Nabi, tapi Allah Ta'ala wajibkan kita ikut Nabi. Betul? Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala wajibkan kita ikut Nabi. Dah macam mana kita nak ikut Nabi? Kita tak pernah jumpa Nabi. Melalui jalan riwayat. Macam mana jalan riwayat? Maka sebab itu ulama letakkan kaedah, mesti ada dinyatakan salah silah satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Dan setiap daripada nama-nama itu akan disaring, akan dilihat. Sebab itu kata Muhammad bin Sirin dalam satu kata-kata yang sangat masyhur, Imam Muslim menukilkan kata-katanya dalam mukaddimahnya. Kata Muhammad bin Sirin, kana nas la yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu. Muhammad bin Sirin ni tabi'in, anak murid kepada Abu Hurairah. Dia kata apa? Manusia tak pernah tanya pun tentang sanad. Di zaman Nabi SAW, sahabat bila dengar daripada Nabi, mereka akan terus bagi tahu kepada sahabat yang tak dengar. Bahkan itu arahan Nabi. Nabi kata apa? Ala falyuballighi syahid al-ghaib. Hendaklah yang menyaksikan hadis ini, yang hadir dalam majlis ini, sampaikan kepada mereka yang tak ada kat sini. Ini sahabat disampaikan. Jadi zaman Nabi, permulaan setelah Nabi wafat, di zaman Abu Bakar, Umar dan Osman, para sahabat menyampaikan hadis tanpa ada keraguan. Cuma ada sedikit berhati-hati, takut-takut tersilap nukil. Zaman Umar pun ada, zaman Abu Bakar pun ada. Sebab tu dia orang minta saksi. Tapi berbohong dalam ilmu hadis ni masih belum ada bukti ia berlaku. Sehinggalah muncul satu peristiwa yang menyedihkan apabila Osman dibunuh. Osman ni bila dibunuh, masyarakat mula jadi terkejut.
Sebab khalifah Islam yang menguasai satu empire yang begitu besar dibunuh di Madinah, di kediaman dia sendiri, maka ia menimbulkan satu kejutan yang sangat besar pada para sahabat. Setelah Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah, bila dilantik jadi khalifah, Ali bin Abi Talib dia memandang perlu untuk menstabilkan negara dulu, dan perlu untuk siasat siapa yang bunuh Osman secara detail, supaya semua yang terlibat dalam pakatan membunuh Osman ini dapat diambil tindakan. Itu Ali punya pendirian. Sebahagian daripada sahabat dia tak nampak benda tu. Aisyah tak setuju pada peringkat awal, sehingga bertempur dengan Ali di perang Jamal. Tapi akhirnya dia setuju jugalah dengan Ali. Muawiyah umpamanya, Muawiyah ni ada sedikit sentimental dengan Osman, sebab mereka datang daripada kabilah yang sama, Bani Umayyah. Dia kata kepada Ali bin Abi Talib, dia letakkan syarat pada Ali bin Abi Talib, laksanakan qisas kepada pembunuh Osman, jika tidak aku tidak akan memberikan bai'ah aku pada kamu. Bai'ah ni kira macam kita janji nak taat kepada khalifah lah zaman tu. Ali kata bai'ah dulu. Betul lah, patutnya kena bai'ah lah dulu, sebab qisas ni mana boleh kita buat tanpa ada pemimpin? Tak boleh. Kisah bunuh mana boleh buat, mesti ada pemimpin kan. So kita kena bai'ah lah dulu. Sebab itu Ahli Sunnah wal Jamaah kata dalam isu ni Ali betul, tapi kita tidak mencela Muawiyah. Cuma ada satu golongan yang sangat benci kepada Muawiyah, yang pro kepada Ali, iaitulah golongan Syiah. Asalnya mereka ni tak puas hati sebab Muawiyah lawan Ali dan mereka pro kepada Ali. Tapi akhirnya membawa kepada satu sentimen bina satu agama baru. Syiah ni dia tak pakai Sahih Bukhari kita ni. Syiah ni dia tak pakai Sahih Muslim ni. Dia tak pakai Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Dia tak pakai. Sebab apa tak pakai? Sebab walaupun pada asalnya mereka muncul disebabkan ketidakpuasan hati, disebabkan politik, akhirnya ia membawa kepada doktrin akidah. Sehingga mereka kata Ali patut jadi khalifah, bukannya Abu Bakar, bukannya Umar, bukannya Osman. Lantikan kepada Ali itu adalah lantikan yang datang daripada Allah. Macam mana Allah Ta'ala lantik Nabi, macam itulah Allah Ta'ala lantik Ali dan keturunannya, 12 imam tu. Sebab tu saya kata tuan-tuan, dari dulu lagi saya dah kata, politik ni penting. Politik penting kan, kerana politik menentukan dasar, menentukan polisi. Tapi politik perlu tunduk kepada nas agama, bukan agama tunduk pada orang politik. Dan saya banyak menegur sebahagian daripada mereka yang menggunakan nas-nas agama untuk mewajarkan tindakan politik. Bukan kita marah orang politik guna nas agama kalau dia guna cara betul, okay. Tapi masalahnya bila guna cara tak betul ini, kita rasa macam tak selesa. Tanggungjawab kita untuk bagi tahu, sebab nanti kita bimbang dia akan membentuk satu akidah seperti mana golongan Syiah kan. Apa yang disebutkan oleh pemimpin mereka, umpamanya dibacakan ayat Quran, akan dianggap inilah satu-satunya tafsiran. Siapa yang tak setuju dengan tafsiran ni, musuh agama. Kita tak mahu macam tu. Sedangkan tafsiran tu boleh kita berbeza lagi.
Nampak? Dulu kita pernah buat satu wacana. Dulu saya presiden NGO juga, Pertubuhan Kebajikan IQ. Kita buat politik ni akidah ke fiqh. Masa tu teruk saya kena bila saya kata politik tu bukan akidah, politik tu fiqh. Teruk saya kena. Dia kata apa benda ni, politik tu akidah lah. Kalau akidah dia takkan berubah. Akidah mana berubah? Tapi sekarang politik berubah tak? Berubah. Kita pangkah lain, yang jadi kerajaan lain. Contoh jangan tanya saya pangkah apa. Cuma ada orang kata dulu saya pangkah lain, yang menang lain, yang jadi kerajaan orang lain. Dulu pakatan lain, sekarang pakatan lain. Dulu kem lain, sekarang dah kem lain. Kita pun pening. Kerana itulah sifat politik, ijtihadi kebanyakannya, ijtihad. Kita rakyat tengok mana satu yang kita rasa sesuai, yang kita rasa betul, ya ni betul ya tafsiran ni, kita follow. Tapi janganlah sampai kafir mengkafir, kan? Ini yang kita tak mau, kerana telah berlaku awal dulu golongan Syiah yang berbeza asalnya dari sebab politik, tapi akhirnya membentuk satu akidah yang baru. Dan sebahagian daripada golongan Syiah yang awal ni, mereka nak cari pengaruh. Yalah kan, bila kita dah buat satu gerakan, kita kena ada pengaruh lah. Jadi mereka tengok Quran dah ada dalam mushaf, tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. So mereka tengok hadis. Oh, hadis ni banyak lagi yang masih diriwayatkan daripada mulut ke mulut. Maka mereka kata ini ruang untuk kita cipta hadis dan sandarkan kepada Nabi SAW. Maka sebahagian daripada golongan Syiah memalsukan hadis dan menyandarkannya kepada Nabi SAW. Sehingga Imam Syafi'i kata, aku tak pernah tengok ahli bid'ah yang kuat menipu melebihi golongan Syiah. Tak ada. Golongan Syiah lah paling kuat menipu, paling kuat reka hadis. Golongan Syiah lah, dia kata dalam bab agama ni. Sehingga mereka mencipta satu hadis, man lam yaqul inna aliyan khairul bashar faqad kafar. Sesiapa yang tidak mengatakan Ali sebaik-baik manusia, maka dia kafir. Ini hadis palsu. Maka para ulama meletakkan kaedah, bila nak baca hadis kena letak sanad. Bila nak baca hadis kena letak sanad. Sebab tu Muhammad bin Sirin kata, sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi-perawi kamu. Bagi tahu siapa yang bagi tahu kat awak benda ni. Siapa yang bagi tahu kat awak ni daripada Nabi SAW. Ada seorang pemuda nama dia Bushair al-Adawi. Dia baca kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas, kerana bapaknya pun sahabat Nabi, iaitulah Al-Abbas. Ibnu Abbas ni dibacakan kepada dia oleh Bushair hadis. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ala Ibnu Abbas lam ya'dhan li hadithi. Ibnu Abbas tak dengar pun hadis, dia buat tak erti. Bushair ni dia marah, dia kata, ya Ibnu Abbas, uhaddithuka bihadithin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta la tasma'. Hai Ibnu Abbas, aku bacakan kepada kamu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau tak dengar? Dia marah. Sebab dia baca. Ibnu Abbas kata, inna kunna marrah idza sami'na hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna lahu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina. Dulu, zaman dulu, kalau kami dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan beliakkan biji mata untuk tengok. Kami akan tadah telinga untuk dengar.
walakin idza rakiban nas as-sa'b wadh-dhalul falam nasma' illa mimman na'rif. Tetapi ketika mana manusia dah mula tunggang apa saja, yang liar pun dia tunggang, yang jinak pun dia tunggang. Ibn Abbas guna bahasa kiasan lah. Maksudnya hadis ni dah jadi macam tak tentu hala pula. Yang liar pun, yang kita tak pernah dengar, orang duk baca juga. Yang kita biasa dengar pun mereka terima juga. Kami tidak akan dengar melainkan daripada orang yang kami kenal. Maka sebab itu diwujudkan ilmu yang dipanggil sebagai ilmu sanad. Ilmu yang membahaskan tentang perawi-perawi hadis, satu ilmu yang sangat ajaib. Tuan-tuan, ilmu ni ajaib. Tak ada pada mana-mana bangsa dan tidak ada pada mana-mana agama yang dipanggil sebagai ilmu rijal, ilmu perawi hadis. Tuan-tuan buka kitab Tarikh Baghdad, tuan-tuan buka kitab Tarikh Dimashq, tuan-tuan buka kitab Al-Jarh wa Ta'dil, tuan-tuan buka kitab Mizan I'tidal. Semua kitab-kitab yang tebal ini, mereka ulama-ulama hadis ni tulis berkenaan dengan perawi hadis. Kalau Tarikh Baghdad tu, Al-Khatib Baghdadi kumpulkan semua perawi-perawi yang pernah duduk di Baghdad dan masuk ke Baghdad. Nama dia, nama bapa dia, nama tok dia, nama moyang dia, nama keluarga dia, mana negara dia pernah masuk, bila dia meninggal, bila dia lahir, guru dia siapa, anak murid dia siapa, hadis dia apa, dan apa komentar ulama terhadap dia. Ajaib. Satu ilmu yang sangat-sangat ajaib. Saya bila baca kitab-kitab yang ulama ni tulis, tuan-tuan, saya kata subhanallah, ini satu ilmu yang kalau kita hidup di zaman tu, kita pun tak mampu nak buat macam tu. Sebab tu Yahya bin Ma'in ni kawan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Selalu musafir sama-sama, belajar hadis sama-sama, dengar hadis sama-sama. Dia ni masa bapa dia meninggal, bapa dia tinggal kat dia pusaka juta, saya tak ingat, 1 juta ke 2 juta dirham. Tapi sebab hadis punya pasal, sebab pergi mengembara sana sini, habis. Duit tu habis, jadi bankrupt dah. Dan dia tak peduli pun, kerana dia anggap ini adalah pengorbanan. Sebab tu bila kita dengar berkaitan dengan hadis, mana-mana orang bila dengar aja hadis, yang belajar hadis, telinga dia sensitif. Dengar aja, hadis mana ni? Siapa riwayat hadis ni? Saya nak check. Sebab apa? Sebab kita baca sejarah para ulama ni, begitu bersungguh mereka jaga hadis. Tiba-tiba zaman ni orang kata ilmu hadis ni, perawi yang siqah pun boleh jadi bohong, boleh jadi tipu. Tuan-tuan marah? Memang kita marah lah. Sebab siapa perawi yang siqah? Perawi yang siqah ni maksud perawi yang dipercayai. Siapa siqah ni? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ni muhaddisin. Tiba-tiba tuan-tuan, orang kat masjid, pengkuliah cakap, tuan-tuan, Imam Syafi'i ni boleh jadi tipu. Tuan-tuan boleh terima tak? Kita tak setuju mengambil pandangan Syafi'i dalam satu isu, kita ambil pandangan lain pun mereka kata kita hina Imam Syafi'i dah. Mereka tarik kata tu, perawi siqah boleh jadi tipu. Ini satu perkataan yang sangat biadab. Sepatutnya kita kena cakap macam mana? Kita kena cakap perawi yang siqah ni tersilap pun jarang, apatah lagi menipu. Silap pun jarang, apatah lagi tipu. Maka kita tak boleh terima. Sebab ilmu hadis kedudukan dia tinggi, kan? Jadi itu satu ilmu yang berkaitan dengan macam mana nak kenal
hadis sahih dengan hadis tak sahih. Yang ni lama dah kita bahas kan. Saya banyak menulis pasal hadis sahih, hadis tak sahih kan, yang disebarkan dalam masyarakat. Tiba-tiba ada satu hamba Allah datang pada saya. Dia kata, "Ustaz, bila Ustaz nak tulis satu buku, macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis? Sebab kita sekarang dah tahu dah ada kesedaran dah. Oh, bila hadis disebarkan, kena tahu yang ni sahih ke tak sahih." Alhamdulillah, masyarakat dah mula ada kesedaran tu. Sekarang kita nak tahu pula macam mana cara nak interaksi dengan hadis tu. Sebab tu saya sebut kat depan tu, apabila hadis sahih, pemahaman juga kena sahih. Dan nak faham hadis ni perlu ikut kaedah yang digariskan oleh para ulama. Kerana hadis ni sahih tak sahih tu baru step pertama. Lepas kita dah tahu ia sahih, lepas kita dah tahu dia hasan, kita kena amal. Bila nak amal kena faham dulu. Sebab itu para ulama hadis zaman dulu mereka menekankan tentang kepentingan memahami hadis dengan pemahaman yang betul. Saya bawakan beberapa kalam ulama. Mereka mengatakan, seperti mana Ali ibn al-Madini, guru kepada Al-Imam al-Bukhari. Guru kepada Al-Imam al-Bukhari, nama dia Ali ibn al-Madini. Dia kata apa? Dia kata, "At-tafaqquh fi ma'anil hadith nisful ilm wa ma'rifatur rijal nisful ilm." Memahami makna hadis separuh daripada ilmu hadis lah. Mengenal perawi-perawi hadis separuh lagi ilmu. Tadi saya bincang pasal mengenal perawi hadis. Nak tahu makna hadis kena faham kaedah ni dan maknanya, memahami makna hadis separuh lagi. Kemudian Al-Hakim kata, "Min ilmil hadis ma'rifatu fiqhil hadis, idh huwa thamratu hadhihi al-ulum wa bihi qiwamu syariah." Al-Imam Al-Hakim, seorang ulama hadis juga, Al-Hakim An-Naisaburi, ulama hadis besar, pengarang kitab Al-Mustadrak. Dia kata, di antara cabang ilmu hadis itu ialah mengetahui makna hadis. Sebab ada juga di zaman dulu golongan yang hanya ambil peduli tentang nak ambil sanad banyak-banyak, tapi fahamnya tidak. Golongan ni dikritik oleh Ibnul Jauzi dalam kitab dia Talbisu Iblis. Hadis banyak, sanad banyak, tapi fahamnya tidak. Sedangkan periwayatan itu kita jaga betul-betul, nak tahu, nak beza yang sahih dengan tak sahih untuk amal, untuk faham. Jadi faham tu penting. Dia kata di antara cabang ilmu hadis ialah mengetahui fiqh terhadap hadis, kerana ia merupakan samrah hadhil ulum, hasil bagi ilmu ini. Hasil bagi ilmu. Kita nak belajar hadis banyak-banyak ni untuk apa? Untuk faham. Untuk apa nak faham? Faham sebab nak amal. Okey? Wa bihi qiwamu syariah, dan padanya lah tertegaknya syariat. Kerana kalau syariat ni satu benda yang tak faham, macam mana kita nak amal? Bila tak ada amalan, maka akan terbinasalah syariat. Dan Allah Ta'ala pelihara syariat ni daripada binasa. Akan ada golongan-golongan yang mempertahankan ilmu hadis, mempertahankan fiqh hadis, dan menyampaikan pemahaman hadis yang betul kepada masyarakat. Ya, itu yang disebut oleh Al-Hakim. Al-Imamul Khattabi, pengarang kitab Ma'alimus Sunan, dia kata apa? Dia kata, "Ba'da ma'rifati sihhatil hadis yajibu ishtighalu bi fahmihi, إذ هو ثمرة هذا العلم فإن الأساس بدون البناء بيت خرب." Dia kata, setelah mengetahui kesahihan sesebuah hadis, setelah kita faham hadis ni sahih ke tidak, datang pula kewajipan untuk kita berusaha untuk faham hadis tu.
Dah tahu sahih, baru faham. Dulu dalam kelas, masa saya kat Jordan dulu lah, masa dalam kelas ada satu hadis tak sahih, palsu. Kami duduk bincang-bincang dengan Syekh. Syekh kata hadis ni palsu. Ada seorang sahabat saya lah dalam kelas tu, dia tanya, Syekh, apa makna hadis ni? Syekh kata, tak payah tahulah, palsu. Tak payahlah faham. Kalau sahih kita faham. Sebab nak memahami hadis ni memerlukan kepada kesungguhan juga. Kan, memerlukan kepada kesungguhan. Contohnya macam ada kadang-kadang perawi yang tersilap faham sesebuah hadis. Kadang-kadang perkataan tu betul dia ucap, tapi dia silap faham. Contohnya ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW yusalli ilal anazah. Nabi salat menghadap tombak. Kan Nabi bila salat dia akan jadikan sesuatu sebagai sutrah depan dia. Ada kabilah nama Anazah, dia kata Nabi salat menghadap kabilah kami. Dia tersilap faham. Azan apa? Okey, kita bagi azan dulu lah. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Ni tak masuk lagi buku ni. Saya baru bagi mukadimah. Kan, sekali bila masuk benda-benda ni tak bagi mukadimah dulu, lagilah pening. Kan? Jadi saya tak mau pening tu berlaku. Jadi saya bagi tahu mukadimah dulu, di mana kedudukan ilmu hadis. Hadis tu apa? Sekali bila dah hujung, dah sampai muka surat yang paling hujung, dia tanya, Ustaz, hadis tu apa? Kacau. Ustaz duk cerita pasal hadis ni. Hadis tu apa? Kacau. Saya tak mau. Saya tak naklah macam tu berlaku. Jadi saya bagi tahu awal-awal supaya tuan-tuan tahu kedudukan ilmu hadis. Sebab kadang-kadang dia kata, Ustaz, yang ni ilmu berkenaan dengan metodologi. Yang sahih dengan tak sahih tu apa pula? Yang tu step awal. First step. Nak tahu berkenaan dengan hadis ni sahih tak sahih. Then baru kita nak faham. Sekarang ni step yang kedua. Masuk dua kaki. Dah tahu sahih, dah tahu hasan, kita nak amal. Nak amal kena faham dulu. Okey, baik. Kata Al-Imam Al-Khattabi, dia kata, setelah kita tahu sesebuah hadis itu sahih, barulah datang kewajipan untuk kita berusaha nak faham. Kerana dia kata inilah hasil daripada kita duk mengaji hadis banyak-banyak ni, sebab kita nak faham untuk amal. Kerana dia kata fa innal asas bidunil bina, kerana asas tanpa binaan baitun kharib, satu binaan, satu rumah yang rosak. Asas ada, binaan tak ada. Kita dah bincang pasal asas, sahih ke tak sahih, nak bina amalan tak ada. So dia tak akan jadi satu ilmu yang bermanfaat. Dia akan berlaku satu ilmu yang bermanfaat. Ibnu Hajar mengatakan, falhaq anna kullan minhuma fi ilmi al-hadith muhim la rujhana li ahadihima 'ala al-akhar. Ibn Hajar dia mengatakan, sebenarnya dia tengah bahas mana satu ilmu yang penting. Nak tahu hadis sahih tak sahih penting ke? Ataupun nak tahu berkenaan dengan pemahaman hadis penting? Ibn Hajar kata yang sebenarnya kedua-duanya penting. La rujhana ahaduhuma 'ala al-akhar atau li ahadihima 'ala al-akhar. Tidak ada yang lebih daripada yang lain. Nak tahu sahih tak sahih pun penting, nak faham dia pun penting. Okey. Maka saya katakan di sini, kalau tengok mukadimah tu, hadis Nabi SAW merupakan sumber kedua dalam sistem perundangan Islam. Sumber kedua ni datang selepas Quran lah. Awal asal Quran. Tapi bila kita tengok Quran, ada benda-benda dalam Quran yang kita tak dapat faham dan amal praktik, melainkan setelah datangnya sunnah. Maka sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh taat kepada Rasul. Kerana apa? Kerana Rasul membawa as-sunnah, Rasul membawa hadis. Kalau tak, macam mana kita nak salat? Kalau tak, macam mana kita nak buat haji?
Kalau tak, macam mana kita nak urus jenazah? Urusan jenazah detailnya dalam hadis. Bahkan ada benda-benda dalam Quran yang Allah Ta'ala suruh kita buat, kita tak akan boleh buat melainkan mesti rujuk kepada hadis Nabi SAW. Umpamanya bila Allah Ta'ala kata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki dan perempuan hendaklah kamu potong tangan. Potong tangan pencuri ni ada dalam Quran. So nak potong kat mana? Bila Tuhan kata potong tangan tu, potong tangan mana? Mana tangan? Sini ke sini pun tangan, sini ke sini pun tangan, sini ke sini pun tangan, sini pun tangan. Kalau kita tak pakai hadis, tak tengok pada hadis, ikut sukalah. Kau dapat hakim yang bad mood semalam MU kalah potong sampai ketiak kata. Kalau dapat hakim yang insaf sikit, dia kata tak apalah, kita potong anak kuku je lah, bagi dia tengok jugalah berapa banyak dia curi. Kalau curi bilion-bilion, maka kita cabut dengan bulu-bulu ketiak dia sekali, contoh kan. Maka tidak ada pemahaman yang standard. Tidak ada pemahaman yang standard terhadap hukum. Oleh kerana itu datangnya hadis Nabi SAW memotong daripada pergelangan tangan. So selesai. Hadis itu penting. Jadi bila nak faham Quran, kena faham hadis. Kalau ilmu takhrij menjamin kesahihan, buku yang saya tulis ini memberikan overview, memberikan pengenalan asas macam mana para ulama ni nak faham sesebuah hadis daripada angle yang berbeza. 9 angle para ulama tengok. Macam mana ustaz tahu? Macam mana ustaz tahu? Sebahagian ulama seperti Al-Imam ataupun Al-Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada menulis satu kitab, nama dia Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bagaimana kita nak berinteraksi dengan sunnah. Dia menyebutkan sedikit daripada kaedah nak faham hadis secara ringkas. Ada lagi ulama-ulama lain semasa ni, zaman moden ni, yang memperincikan, seperti guru saya Syekh Muhammad Abu Lais. Dan juga saya tambah daripada pemahaman saya sendiri terhadap apa yang saya baca terhadap kitab-kitab ulama silam, ketika mana mereka menghuraikan hadis, saya tengok, oh ini sebenarnya metod mereka, jadi saya masukkan di sini. Jadi melalui pembacaan saya dapatlah susun buku ni. Macam mana boleh dapat susun buku ni? Kan? Saya tulis sebenarnya hasil daripada beberapa belah tahun jugalah duk membaca. Tapi penulisan buku ni saya susun masa PKP kali pertama tu, kan kita kena kurung semua. Saya pun kena kurung. Kita duk sibuk sana sini tiba-tiba kena kurung kan. Jadi tengok dinding juga saya. Sebelum mulanya kuliah online ni, tak tahu nak buat apa kan. Saya kata saya tulis buku lah. Jadi bila tulis buku, siap buku ni ditulis pada bulan 5 2020, melalui proses semakan demi semakan Januari 2022 baru keluar. Lama lah kan, semakan tu lama. Jadi mudah-mudahan, saya tahu ada silap juga lah, silap ada, kerana kita manusia kan, mesti ada silap. Nanti kita akan tengok satu persatu, kita akan betulkan lah yang mana yang silap. Cuma kita minimalkan kesilapan itu. Baik, kita tengok kepada yang pertama. Ada masa? Adalah lebih kurang dalam 7 minit. Boleh Memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Ni first. Kerana Quran tu asal. Tak mungkin Quran sebut satu benda, hadis sebut satu benda yang menyanggahi. Tak mungkin. Melainkan sama ada hadis itu problem ataupun pemahaman kita problem. Hadis dengan Quran mesti seiring, mesti selari. Kalau berlaku percanggahan,
sampai tak boleh untuk diharmonikan, tak boleh nak rongkai. Sama ada hadis tu silap, bukan hadis silap masa Nabi sebut silap, perawi sebut silap, perawi silap nukil, ataupun kita yang silap faham. Kerana syariat ini datang daripada sumber yang satu, Allah. Allah yang menurunkan Quran, Allah yang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya hadis yang Nabi SAW ucapkan sebagai sifatnya Nabi, itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala juga. Sebab itu Abdullah bin Amr bin Al-As dia kata apa? Dalam hadis riwayat Abu Daud, dia kata, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu fanahatni Quraisy wa qalu ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bashar yatakallam fi ar-ridha wal ghadab fa amsaktu 'anil kitabah wa dhakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala fa awma'a bi yadihi ila fihi uktub fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yakhruju minhu illa haqq. Abdullah bin Amr bin Al-As dia kata, aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku nak hafal. Aku tulis. Bukan semua sahabat pandai tulis. Nabi pun tak pandai tulis kan? Tapi Abdullah bin Amr ni dia pandai sikit. Dia boleh menulis. Maka dia kata, aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku nak hafal. Quraisy tak bagi. Quraisy kata, adakah kau nak tulis semua benda yang kau dengar daripada Nabi, sedangkan Nabi itu adalah manusia yang bercakap dalam keadaan redha dan bercakap dalam keadaan marah? Takkan nak tulis semua benda? Fa amsaktu 'anil kitabah, aku pun berhenti tulis. Kata Muhammad bin Amr, kata Abdullah bin Amr, aku berhenti tulis. Fa amsaktu 'anil kitabah, aku tahan kejap. Betul juga dia kata. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah, tapi rasa macam boleh tulis kot. Aku pun sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Quraisy sebut pada aku. Maksud dia beritahulah kat Nabi, aku tulis semua. Quraisy kata macam ni. Aku berhenti kejap, confused. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil Nabi meletakkan jarinya di mulutnya. Nabi kata, tulis. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak keluar daripada ini, yakni mulut Nabi SAW, melainkan kebenaran. Maka apa yang terbit daripada mulut Nabi SAW atas sifat dia sebagai Nabi adalah wahyu daripada Allah. Ya, adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka tak mungkin hadis akan menyanggahi Quran. Tak mungkin hadis yang sahih akan sanggah Quran. Maka saya sebut, Al-Quran merupakan sumber utama dalam Islam, dan As-Sunnah pula berfungsi untuk memperinci dan menjelaskan tuntutan yang terdapat dalam Al-Quran. Sudah menjadi norma pemikiran dalam Islam bahawa sesuatu keterangan itu tidak boleh bercanggah dengan tuntutan asalnya, dan sumber sekunder tidak boleh bercanggah dengan sumber prima. Sumber yang nombor 2 tak boleh bercanggah dengan nombor 1 lah. Okey, baik. Kaedah memahami hadis melalui kacamata Al-Quran bukanlah bererti menjadikan Quran sebagai neraca untuk menilai sesuatu hadis itu diterima atau ditolak. Namun tujuannya adalah untuk meneliti kefahaman hadis agar selari dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Saya sebut kat sini, kadang-kadang orang keliru. Bila kita sebut Quran mesti faham hadis ikut Quran, maksudnya kita kena nilai hadis berdasarkan pada Quran, mana yang bercanggah kena tolak sunnah. Yang tu bab lain. Ada bab tu. Yang tu dipanggil ardul hadis alal Quran. Menilai status hadis berdasarkan Quran. Yang ni para sahabat pun buat. Bukan kerana kita ragu Nabi sebut benda tu, kita bimbang perawi silap. Contohnya macam ada hadis, man
wulida lahu maulud fasammahu Muhammadan lam yadkhul huwa wa waladuhu an-nar. Siapa yang dapat anak, dia bubuh nama Muhammad, tabarrukan bihi, kerana nak bertabaruk dengan nama Muhammad, kerana nak ambil berkat dengan nama Muhammad, dia dan anaknya tak masuk neraka. Hadis ni palsu. Sebab bercanggah dengan Quran. Kerana Quran bukan kata nama penentu syurga. Quran kata amalan. Yang tu bab lain. Jangan keliru. Kita bukan nak nilai hadis berdasarkan Quran. Kita bukan nak menentukan kesahihan hadis berdasarkan Quran. Tak. Yang ni nak faham hadis yang sahih selari dengan makna Quran. Lepas tu saya kata, oleh itu saya kata, jika seseorang mahu menolak sesebuah hadis kerana ia bercanggah dengan Quran, maka itu termasuk dalam bab yang lain. Apa yang ingin dibincangkan di sini ialah kaedah memahami hadis berdasarkan ayat Al-Quran. Kebiasaannya para ilmuwan membincangkan peranan as-sunnah terhadap Al-Quran dari sudut as-sunnah mengandungi penjelasan lanjut dan perincian terhadap Al-Quran. Namun di kesempatan ini, hal itu tidak akan dihuraikan kerana penjelasan terhadapnya telah pun memadai dalam rujukan sebelum ini. Nak bincang peranan sunnah menjelaskan Quran ni banyak ada orang tulis. Berlambak ada orang tulis. Jadi benda tu difahami. Mungkin tuan-tuan biasa dengar dalam kuliah-kuliah. Tapi yang ni, kita nak faham hadis selari dengan Quran. Okey, kita tengok kaedah. Kita tak baca semua, kita tengok kaedah. Kaedah asas dalam memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Pada dasarnya, setiap penuntut ilmu syar'i sudah memahami kebanyakan hadis Nabi SAW kerana sudah jelas maknanya. Maksudnya kebanyakan hadis ni kita faham dah. Orang yang belajar ilmu agama, dia faham hadis Nabi, tak ada keraguan kerana tak bercanggah Quran dengan hadis ni. Namun tidak dinafikan bahawa terdapat sebilangan kecil sahaja daripada hadis Nabi SAW yang perlu dilakukan penelitian. Hadis-hadis yang jelas maknanya bahkan selari dengan zahir Al-Quran tidak perlu lagi dilakukan penelitian lanjut terhadap maknanya secara umum. Namun hadis-hadis yang maknanya kabur atau secara zahir hadis itu nampak macam bercanggah, maka kita kena buat penelitian sebelum kita nak tolak. Takut-takut kita tolak benda yang sahih kerana kita tak faham betul. Okey? Contoh, makna hadis yang bercanggah dengan nas Al-Quran. Ada hadis yang zahir nampak bercanggah dengan Quran. Contoh, Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis, riwayat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadhar wa qala innahu la yaruddu syai'a wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ya, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Ibnu Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada melakukan nazar. Tahu nazar? Nazar kita biasa dengar lah kan? Iaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib daripada ibadat kerana Allah. Itu nazar. Okay? Maka Nabi SAW kata Ibnu Umar melarang perbuatan bernazar. Dan Nabi SAW bersabda, innahu la yaruddu syai'a. Nazar tidak dapat menolak sesuatu apa pun. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sebaliknya, nazar itu dikeluarkan daripada orang yang kedekut. Tak faham? Biasa orang nazar kenapa? Saya ni ustaz, nazar ustaz, dia kata, kalau anak saya lulus periksa, saya nak buat ni, saya nak buat ni. Kan kedekut tu. Hang buat je lah, tak payahlah tunggu dapat keputusan bagus baru nak buat. Nazar ni dia tak ubah takdir pun. Itu maksud Nabi. Nabi larang. Dan Nabi kata, ni perbuatan orang kedekut, berkira dengan Tuhan. Nak ibadat pun nak kena tunggu something datang baru nak buat. Keras ni. Maka saya kata di situ, daripada hadis ini jelas ia memberi isyarat bahawa nazar itu adalah perkara yang dilarang dan tak disukai oleh Nabi SAW. Sebab Nabi kata bakhil. Perbuatan bakhil ni kan tak bagus.
Kedekut kan tak bagus. Nabi tu pemurah. Nabi tak suka orang kedekut. Okey. Namun makna ni bercanggah dengan firman Allah Ta'ala. Kita bila baca first ni, kita nampak macam nazar ni tak bagus. Sebab Nabi tak suka. Bila kita baca Quran, Allah Ta'ala puji golongan Al-Abrar, golongan yang Allah Ta'ala sebut sebagai golongan yang baik. Allah Ta'ala kata, di antara sifat golongan yang baik dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di kalangan orang-orang yang baik itu ialah sifat mereka menyempurnakan nazar. Mereka menyempurnakan nazar, serta mereka takutkan hari yang azab siksanya merebak di sana sini. Maksudnya hari kiamat lah. Quran puji orang yang bayar nazar. Nabi kata dia tak suka orang buat nazar. Macam mana tu? So kita kena align kan, kita kena selarikan. Bukan orang kata apa, hadis ni tak betul. Hadis ni betul, Bukhari. Bukan Quran ni tak betul. Siapa berani kata Quran tak betul? Golongan inti hadis, dia tak faham kaedah ni. Dia tak tengok hadis, duk pergi bercanggah dengan Quran. Hadis tak betul. Sebenarnya hang yang tak betul. Golongan inti hadis, ada satu ketika, panjang masa ni. Boleh sikit lagi lah, 10 minit ni. First kuliah dia semangat lebih. Sebab tuan-tuan pun ramai. Nanti bila dia kurang-kurang, saya kuranglah semangat sikit. Tapi janganlah kurang. Tuan-tuan datang sampai habis khatam kitab ni, insya-Allah. Bukan kitab buku lah. Saya orang panggil kitab ni, kata duk tulis buku cik nak bagi kitab. Kitab dengan buku sama je. Kan? Orang Arab panggil kitab, kita panggil buku, sama je. Okey. Ada satu argument anti hadis. Kenapa dia orang tolak hadis? Salah satu sebab dia orang kata hadis ajar orang lupa Tuhan, ingat Muhammad. Sedangkan Allah Ta'ala itulah kena ingat, bukan Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad ni penyampai je. Apa buktinya? Buktinya Nabi SAW anjurkan bila nama Nabi disebut, kita digalakkan untuk berselawat sallallahu alaihi wasallam. Betul? Tapi kalau sebut nama Allah, ada kena balas? Tak ada. Jadi hadis ni ajar orang lupa Tuhan, ingat kat Muhammad je. Bila sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak-agak macam mana nak jawab? Agak-agak kalau tuan-tuan pergi makan dekat Kuala Perlis, tengah tunggu ikan ni, tiba-tiba kawan duk sebut macam ni, betul juga no? Tak payah pakai hadis. Kita JK masjid pun gaul kepala. Aku selama 50 tahun hidup ni first time orang bagi soalan macam ni. Agak-agak tuan-tuan boleh jawab tak? Pening kan? Pening tu. Betul juga, kita duk buat tu. Sebenarnya tak betul tu. Mana pula hadis pergi ajar kita lupa Tuhan? Orang yang cakap macam ni adalah orang yang memang tak ada buat ibadat. Kita bangun pagi, apa yang kita baca? Doa bangun tidur, betul? Doa bangun tidur puji siapa? Puji Tuhan. Lepas tu masuk toilet, sebelum masuk toilet kita baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta pada siapa? Minta pada Tuhan. Keluar daripada toilet, ghufranak, keampunanmu wahai Tuhan. Minta pada siapa? Minta pada Tuhan. Kemudian pergi salat subuh. Salat subuh, Allahu Akbar. Azan subuh dulu, Allahu Akbar. Lepas tu iqamah. Semua puji Tuhan. Kita pun angkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Baca Fatihah, baca surah. Rukuk pun baca Subhana Rabbiyal Azim.
Maha suci Tuhan yang maha agung. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar, yakni Allah menerima pujian orang yang memuji Allah. Dalam solat penuh pujian pada Allah. Siapa yang ajar ni? Hadis Nabi SAW ajar. Lepas daripada salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita baca apa? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Minta pada siapa? Pada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pun Allah, puji Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semua puji Allah. Bermula daripada kita bangun tidur tadi sampai kita nak tidur balik, semua puji Allah. Siapa ajar ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita kebaikan, yang ajar kita satu benda yang kita tak perlu bayar. Tuan-tuan, nak jadi kaya kena masuk training bisnes ataupun kena masuk kuit degree bisnes, belajar macam mana nak berniaga, kena bayar yuran. Sebab nak bisnes ni ada ilmu pemasaran, ilmu macam mana nak packaging, macam-macam jenis ilmu, kena bayar. Sebab orang buat bisnes nanti dapat untung tu boleh jadi kaya, so kena bayar. You kena bayar yuran untuk dapatkan ilmu ni. Tapi Nabi SAW ajar kita satu benda, untung di akhirat selama-lamanya. Pernah bayar? Kita tak bayar. Cuma Nabi minta apa? Nabi SAW minta kita banyakkan selawat pada dia. Sebab apa? Tanda terima kasih kita kat dia. Kerana dia dah ajar kita satu benda yang boleh mengelakkan kita daripada azab neraka Allah. Bayangkan kalau Nabi tak datang ajar kita dan kita tak kenal Nabi siapa, selama-lamanya dalam neraka kerana kita menjadi kafir. Azab yang tidak pernah terhenti untuk orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi SAW ajar dan kita terima secara percuma. Bila Nabi suruh selawat kat dia? Tak tertentu masa. Cuma Nabi kata dalam salat sekali. Dan bila namanya disebut. Dan kalau boleh hari Jumaat perbanyakkan. Hari-hari lain pun perbanyakkan, tak apa. Tidak tentu bilangannya. Kerana zikir lain tu untuk Allah, dan zikir selawat ni ucapan seolah-olah kita menghargai Rasul kerana mengajar kita kebaikan yang tidak ada tandingannya. Dan di dalam selawat tu pun ada nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan selawat macam tu lah kan? Ataupun sallallahu ala Muhammad. Ada nama Allah situ. Kau mana yang kata dia ajar kita lupa Allah? Dalam selawat tu pun ada nama Allah. Ajaib geng-geng anti hadis. Ajaib. Hang kok mana mengaji ni? Sebab tu kena belajar buku ni. Mudah-mudahan pemahaman kita tu selari dengan kehendak hadis, kehendak Quran, selari. Okey. Pada zahirnya ayat Quran ni menjelaskan bahawa menyempurnakan sesuatu nazar adalah perkara yang dipuji. Ayat Quran tu. Sebab Allah Ta'ala puji orang yang menyempurnakan nadarnya. Bagaimana mungkin Al-Quran memuji orang yang menepati ataupun melakukan perkara, memenuhi perkara yang Nabi SAW tak suka? Maka di sinilah para ulama meletakkan satu pemahaman supaya selari kedua-duanya, iaitu dia kata oleh itu pujian yang diberikan oleh Al-Quran kepada orang yang menepati nazar atau melunaskannya menunjukkan perbuatan tersebut paling kurang diharuskan. Maksudnya nazar ni sebenarnya tak ada masalah pun, cuma kefahaman kita perlu dibetulkan. Apa dia? Pemahaman ni bila kita selaraskan, makna hadis ni mesti difahami berdasarkan konteks yang selari dengan kefahaman Quran, iaitu nazar ni asasnya tidak dicela, namun ia dilarang dalam dua keadaan. Yang Nabi SAW tu dilarang nazar ni bila dia jadi dua keadaan. Yang pertama,
bila seseorang itu beriktikad, percaya nazar tu yang mengubah takdir. Sebab aku nazar lah ni, sebab tu Tuhan bagi. Itu pertama. Maka dia telah melakukan sesuatu benda yang tak betul. Yang kedua, seseorang itu bernazar untuk lakukan satu amalan seperti salat, puasa, sedekah setelah tujuannya untuk dapat balasan yang dikehendakinya tercapai. Maksudnya nazar yang diikat dengan sesuatu, tu tak digalakkan. Tapi kalau nazar mutlak, saya nazar lah esok nak buat ini dan ini, tanpa sebab apa, saja nak wajibkan diri, tu tak salah. Tapi kalau ikat dengan sesuatu, maka tu tak digalakkan. Nampak macam orang yang mensyaratkan ibadat mesti dapat sesuatu habuan, maka tu tak digalakkan. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kuliah yang akan datang minggu depan, jika ada umur dan kesempatan, kita akan sambung makna zahir hadis yang bercanggah dengan maqasid